Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Thailand dalam kelayakan Piala Asia bagi wanita, yang mana Malaysia kalah 4-0. Namun kekalahan tersebut kita tak boleh nak letak 100% ke atas pemain. Sebaliknya kita perlu salahkan Perbadanan Bola Sepak seperti FAM dan pengurusan pasukan yang lain yang gagal dalam memastikan pembangunan bola sepak wanita Malaysia ni terjamin. Sebab apa saya kata macam tu? Yang pertama, untuk bola sepak wanita di Malaysia tidak mempunyai liga yang kompetitif seperti Liga Super dan juga Liga Perdana. Jadi apabila tak ada liga yang proper, tak ada liga yang bagus dan tak ada liga yang kompetitif, ini bermakna pemain-pemain tak boleh untuk compete sama ada di peringkat lokal ataupun peringkat international. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di antara pemain-pemain Malaysia, skuad Harimau Malayan Tigers ni bermain di Liga Sosial semata-mata untuk mengekalkan fitness dan juga memastikan kualiti mereka sebagai pemain masih lagi ada. Sampai tahap tu kena main dekat Liga Sosial disebabkan Liga Bola Sepak Wanita tidak ada yang proper ataupun tidak diuruskan dengan baik di Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk piala ataupun competition cup seperti Piala Tunku Sharifah Roziah, Tun Sharifah Roziah, yang mana piala ini dilakukan secara karnival, tetapi piala tersebut juga telah dibatalkan. Akan tetapi untuk skuad lelaki, Piala Malaysia masih lagi diteruskan dengan pengurusan yang baik, iaitu kita boleh tengok Piala Malaysia ada group stage, ada knockout phase iaitu kalah mati, ada semifinal dan juga final. Akan tetapi untuk Piala Tun Sharifah Roziah ni dijalankan secara karnival. Bermaksud macam ada beberapa hari, dalam masa 3 hari piala ni dah settle, dah dapat siapa juara. Jadi pengurusan bola sepak wanita ni tak ada yang bagus dilakukan oleh FAM ataupun badan-badan yang berwajib lah. Jadi perkara itu perlu diambil enteng ataupun dipandang, jangan dipandang mudah lah. Kena ambil dan juga perbaiki untuk masa akan datang. Dan yang ketiga yang perlu kita tahu, skuad kebangsaan Malaysia ini berlatih hanya 1 bulan secara tertutup di Wisma FAM. Dan dalam tempoh 1 bulan tu, Malaysia tiada friendly match langsung, tiada perlawanan persahabatan. Sebaliknya berlatih di antara sama sendirilah. Jadi mereka tak ada medan untuk menguji kekuatan pemain-pemain tersebut sebelum berangkat ke Palestin. Yang keempat, kita perlu tahu yang skuad-skuad Malaysia ni, pemain-pemain dia terdiri daripada pemain-pemain muda. Jadi itu adalah satu benda yang bagus untuk memberi exposure dan juga pengalaman kepada mereka untuk merasai bertanding di peringkat level yang tertinggi, di peringkat antarabangsa lah. Jadi kesimpulannya dekat sini, apa yang boleh saya katakan, FAM perlu memastikan mereka mampu untuk bekerjasama dengan pasukan-pasukan dalam bola sepak Malaysia untuk membangunkan sebuah development ataupun sebuah liga bagi pasukan bola sepak wanita untuk memastikan pembangunan bola sepak wanita ni akan berkembang lebih maju pada masa akan datang. Sekiranya mereka masih lagi tak mau bertanggungjawab, tak mau nak pandang berat benda ni, nak pandang rendah je, tak mau ambil tahu, nak ambil jalan mudah sahaja, saya rasa pembangunan bola sepak wanita di Malaysia ni memang tak akan ke mana. Jadi memerlukan kerjasama antara semua pihak untuk memastikan pembangunan bola sepak wanita di Malaysia ni terjamin dan boleh improve dari masa ke semasa. Jadi semua pihak kena bertanggungjawab lah. Jadi kita sebagai penyokong pun perlu sokong pasukan bola sepak wanita kita ni sebagai tanda yang bola sepak wanita ni boleh maju untuk masa akan datang. Okey, itu pandangan saya. Sorry pembukaan yang terlalu banyak. Kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Untuk pasukan Malaysia, kelemahan, saya akan mulakan dengan kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah di barisan pertahanan dan juga barisan midfield, yang mana mereka lambat untuk settle down. Yang pertama, mereka lambat untuk settle down, yang mana mereka terlalu memberi banyak ruang kepada Thailand untuk exploit dan juga control game. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi defending, Malaysia masih lagi gagal untuk man marking, yang mana pada perlawanan semalam mereka sering gagal untuk marking player-player Thailand dan memberi player-player Thailand kebebasan untuk bergerak bebas di ruang kanan dan juga ruang kiri. Jadi memang senanglah Thailand nak buat penetrate passing, through passing ke player-player yang berada di sayap kanan dan juga sayap kiri.
Jadi memang itu kelemahan pasukan Malaysia yang kedua. Di barisan pertahanan, mereka terlalu memberi space ataupun ruang, dan mereka juga tak buat man marking yang sangat-sangat baik, dan mereka punya defending pun banyak yang error dan simple mistake yang dijalankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahagian tengah Malaysia seakan-akan tak boleh nak adapt ataupun absorb dengan tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Thailand. Sebaliknya, mereka memang main fully defense, tetapi kekompakan ataupun compactness yang dilakukan oleh Malaysia, mereka bermain dengan tight angle, yang mana mereka rapatkan kedudukan di antara satu sama lain. Apabila barisan pertahanan dan juga midfield ni bermain dengan terlalu rapat, mereka telah memberi ruang kepada Thailand untuk bermain dengan wide. Apabila Thailand main dengan wide, mereka tak ada orang yang marking pemain-pemain Thailand di bahagian sayap, maka dengan mudahlah Thailand nak main through passing, cari dan juga long ball untuk mencari pemain-pemain sayap mereka. Itu yang menjadi kelemahan kepada pasukan Malaysia. Okey, kita masuk ke dalam apa yang boleh saya puji tentang pasukan Malaysia. Okey, yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang goalkeeper Malaysia, iaitu Azurin. Yang mana Azurin semalam bertindak dengan cemerlang. Kalau bukan kerana ketangkasan dan juga kecekapan Azurin, kemungkinan besar Malaysia akan kalah lebih daripada 4-0 lah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah pertahanan Malaysia di second half. Yang mana dimasuknya second half, Malaysia lebih berdisiplin, lebih compact, lebih berani untuk menghadapi barisan serangan Thailand. Yang mana Malaysia bermain dengan low block, iaitu bermain dengan low defensive line ataupun bermain dengan defensive line yang sangat rendah. Jadi pemain-pemain Thailand susah untuk penetrate dan nak masuk dalam kawasan penalty box pasukan Malaysia. Jadi second half, defending Malaysia lebih better lah daripada first half. Jadi kalau mereka boleh kekalkan corak permainan begitu, kemungkinan besar kita boleh buat kejutan ketika menentang pasukan Palestin untuk next game nanti. Itu untuk pasukan Malaysia. Secara overallnya, Malaysia bermain dengan sangat baik, terutamanya di second half. Tetapi untuk first half, memang Malaysia lambat sikit nak settle down sahaja. Kalau mereka lebih cepat untuk settle down, mereka lebih cepat untuk sedar apa yang mereka lakukan dan menyerap tekanan yang diberikan oleh pasukan Thailand, saya rasa Malaysia boleh kalah dengan hanya 1-0 ataupun 2-0 sahaja. Itu untuk pasukan Malaysia. Kita masuk ke dalam pasukan Thailand. Ya, untuk pasukan Thailand, apa yang boleh saya katakan, memang totally different quality lah. Perbezaan kualiti yang sangat-sangat ketara. Tetapi saya dah jelaskan lah sebab apa kualiti tu berbeza pada awal game, pada awal video tadi kan. Okey, apa yang saya suka tentang pasukan Thailand ni adalah yang pertama, mereka punya high pressing. Yang mana mereka semalam daripada awal game, first half tu, mereka terus memberi tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain Malaysia, sehingga pemain-pemain Malaysia ni pegang bola tak dansat, hilang dah kan. Jadi memang tekanan tinggi tu, Thailand hilang bola, mereka terus press. Thailand hilang bola, mereka terus press. Dan ketika Thailand pegang bola, mereka cuba meningkatkan tempo dan juga intensity game dan menjadikan game tu lagi laju. Jadi pemain-pemain Malaysia ni dia tak boleh nak absorb, tak boleh nak menyerap dengan tekanan tersebut. Mereka membiarkan Thailand untuk control game. Itu yang saya suka pertama, high pressing Thailand dan juga fast attacking yang dilakukan oleh pasukan Thailand. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Thailand ni adalah bagaimana mereka punya vision dan mereka punya passing quality. Yang mana kita boleh lihat bagaimana mereka memanfaatkan free space ataupun area yang kosong, kawasan yang kosong untuk melancarkan serangan dengan membuat true passing dan juga hantaran bola jauh. Jadi benda tu memang sangat-sangat berjaya. Mereka berjaya exploit belah kanan Malaysia dengan banyak kali, dan banyak gol yang terhasil adalah bermula daripada belah kanan. Jadi itu yang saya suka tentang Thailand. Mereka boleh kawal tempo, boleh kawal game dan memastikan yang mereka tak tertekan dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Secara overallnya, Malaysia bermain dengan sangat baik di second half. Cumanya mereka lambat settle down. Dan pasukan Thailand memang sangat-sangat cemerlang lah. Daripada segi tactical, daripada segi pressing, daripada segi stamina, daripada segi fitness, memang Thailand is one of the top team lah untuk Group H tu. Jadi saya rasa Thailand boleh pergi ke next stage ataupun peringkat seterusnya tanpa ada masalah. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.